Maaf saudara, awal-awal lagi dah kena hack. Nak buat macam mana? Baru pencerahan saja dah kena kacau. Biarkanlah mereka mengganggu saya punya live. Telah dijangkakan bahawa mereka tidak punya fakta, mereka tak dapat nak membuat sendiri. Bila mereka buat live sendiri tak ada sambutan, jadi ganggulah orang punya saudara. Mereka ganggu secara terganggu. Nak buat macam mana? Sahabat saya pun ramai kena ganggu. Itulah keadaannya. Bagi mereka, bila mereka tidak punya argument, mereka tidak dapat untuk berdebat, mereka mengganggulah. Kacau sana, kacau sini. Ya, Encik Zimba, Encik Zai, Mimi, tak maaf lah, saya acoy nak buat macam mana, Zai? Azil Hamzah. Saya bukan saya tak tahulah bagi mereka apa sebenarnya yang ada dalam hati mereka, ya Augustin Tan. Bagi mereka gamaknya minat untuk mengganggu orang. Kalau benar-benar punya kemampuan, buatlah live sendiri. Tetap Saudara Samsul Anwar. Jadi diganggu tengah-tengah kita berbicara, kita bukan kata orang, kita memberi pencerahan apa yang berlaku. Belum lagi saya sampai ke pencerahan tentang COVID ini. Bagilah dulu, kalau tak suka dengar, tutup. Itu saja. Saya mengundang siapa yang sudi. Itulah. Ya, Saudara Mak Safari, sakit telinga, tutup. Jadi bila hacking orang punya ni, buat apa? Saudara Azmi, Gamat, Wak Lan, Abdul Rahim, bila tengok orang punya ramai sudi mendengar, ya Saudara Aziz, mereka ganggu. Itulah. Tapi tak mengapa, insyaAllah. Apa yang mereka lakukan tak lama. Tak lama lagi, dah dekat dah. Kita sudah hampir ke penghujung. Bukan, kita tak kenal siapa yang melakukan hacking. Assalamualaikum Azmi, kenapa mereka takut dengan mereka takut dengan kebenaran? Itulah masalahnya. Ya, Saudara Yazid tiba-tiba saja kena hack. It's okay, never mind. Baik, saya beri pencerahan dululah sebelum ni nanti tak sempat lagi. Saudara Ahmad Muhazni, hari ini 10 Syawal, Sabtu 22 Mei. Peningkatan virus corona walaupun tidak meningkat, tetapi masih lagi pada paras 6,000. Hari ini jangkitan di seluruh negara adalah 6,320. Jumlah keseluruhannya sudah pun 500,000 juta. 505,115 orang warga bangsa kita yang dijangkiti oleh virus corona, 500,000 juta sahaja, dengan mengundang 50 kematian hari ini. Jumlah kematian adalah 2,199. Perlis nampak gayanya peningkatan yang agak ketara dan membimbangkan, kerana semalam 3 daripada 8 diturun 3, hari ini 18. Dan di Kedah walaupun ada berkurangan, tapi masih lagi pada angka yang tak menyenangkan, iaitu semalam 434, hari ini 301. Cuma di Pulau Pinang, Mami, Combi, nak buat macam mana? Dah meningkat balik. Semalam 302, daripada 362 dia turun 302. Tiba-tiba hari ini naik balik 359. Ya. Di Perak ada kelegaan. Seterusnya kau tengok ada kelegaan daripada 382 kepada 276. Masih lagi dalam situasi Raban Tebing. Di Selangor turun, alhamdulillah, tapi angkanya tidak begitu baik. Sebab semalam 2,163, hari ini 1,647. Saya melihat di Selangor ni ada trend penurunan. Daripada 2,277 dia turun kepada 2,163, hari ini 1,647. Cuma di wilayah Persekutuan masih lagi berlegal pada angka 600. Itu dah 1, 2, 3 dan 4 hari dah. Semalam 641, hari ini meningkat balik 654. Di Putrajaya dia turun 2, semalam 20, hari ini 18. Di Negeri Sembilan, Jang, macam mana lah tu. Tiba-tiba Negeri Sembilan ni meningkat ni daripada 370. Kemarin 291, semalam 370, hari ini 396. Tidak berkurangan, meningkat terus di Negeri Sembilan. Saya takut kerana gelembung di Negeri Sembilan tu ada graf peningkatan. Dia bukan berkurangan, bukan dia gelembung turun naik, tidak. Dia terus naik.
Sebab 4 hari dulu 189, dapat 149 pada 5 hari dulu, dia naik 189. Kemudian dia naik lagi 291. Semalam dia naik lagi 370. Dan hari ini meningkat 396. Jadi trend di Negeri Sembilan adalah trend yang agak membimbangkan. Dia terus meningkat. Dia bukan ada turun naik, tidak. Di Melaka ada peningkatan. Semalam 165 tapi hari ini 175. Dia turun semalam, naik balik hari ini. Di Johor juga begitu keadaannya. 3 hari lepas 615, semalam dia turun 406, hari ini dia meningkat balik 477. Ini di Johor ya. Di Pahang nampak gayanya trend di Pahang juga seperti di Negeri Sembilan. Dia turun tetapi meningkat balik. Kerana Pahang peningkatannya begitu ketara macam di Negeri Sembilan. Dia turun daripada 4 hari dulu 152, dia turun 150, kemudian dia naik 157. Dan semalam dia naik 161 dan hari ini dia meningkat 227. Di Terengganu turun naik. Sebab 203 dia meningkat 233, dia turun 139, hari ini dia meningkat balik 185. Dan di Kelantan nampaknya tidak ada kelegaan. Kelantan tidak ada kelegaan. Masih berterusan dan hari ini keadaannya lebih teruk lagi. Agak parah di Kelantan kerana sudah mencecah angka 600. Kerana 4 hari dulu dia 441, dia turun 426. Semalam dia meningkat 467 dan hari ini mencecah angka 613 warga di Kelantan yang dijangkiti oleh virus corona. Ini bukan angka yang baik sebab peningkatannya begitu mendadak sekali ya saudara. Di Sabah juga dua hari lepas 245, semalam dia turun 144, hari ini meningkat balik 189. Jadi saudara Rosonin dan keluarga stay at home. Duduk di rumah, jangan keluar, lebih baik duduk di rumah, makanlah apa yang ada ya. Kemudian di Labuan ada penurunan sebab semalam ingatkan menggusarkan daripada 17 dia naik 84. Hari ini dia turun ke tempat 36. Tetapi di Sarawak juga keadaannya sebagaimana di Kelantan. Sarawak terus meningkat ya sebab daripada 323 4 hari dulu dia meningkat 608. Dia naik lagi 612 dan hari ini Sarawak mencatatkan rekod yang agak tinggi. Yang tertinggi dalam catatan ini adalah 749. Jadi kepada teman-teman warga Sarawak, berhati-hati saudara kerana COVID-19 ni tak mengenal kawan atau lawan. Duduk di rumah ya. Saudara Haris Masihat, Saudara Samsul Syam, Laksa versus Cincau. Saya tak tahu apa maksudnya. Saya tengok banyak dalam internet ni laksa cincau. Lain sangkut-sangkut di sub silent, tak apalah nak buat macam mana. Saya dah katakan bahawa mereka sentiasa cuba mengganggu. Nak buat macam mana? Saya cuma memberi pencerahan. Dan saya mendapat laporan ini khusus untuk teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang. Lembah Kelang ini agak begitu mengerikan kerana menurut laporan katil-katil yang bagi menempatkan pesakit-pesakit dalam ward ICU. Ini ward yang intensive care unit untuk penjagaan rapi. Katil-katil yang ada di hospital telah pun meningkat kepada 113% penggunaan. Bukan 100% dah ni, melangkaui 100%. Artinya besar kemungkinan untuk rawatan dalam ICU, intensive care unit ini tentulah menghadapi kesukaran. Jadi sebab itu warga di Negeri Selangor, di Lembah Kelang berhati-hati. Jangan keluar rumah langsung kalau boleh. Sebab ini laporan yang saya dapat. Ini tidak begitu menyenangkan. Sebab itu saya ambil keputusan hari ini. Saya duduk di rumah, langsung tak keluar. Cuma sekejap saja mengambil cahaya matahari. Ya Rubidin, Assalamualaikum Dato'. Tak apa. Di Kelantan, saya mendapat laporan bahawa mulai hari ini sehingga 27 Mei, pejabat daerah Tanah Merah, menurut YDP yang Ketua Majlis Daerah Tanah Merah dalam satu siarannya menyatakan mulai hari ini sehingga 27 bulan, pejabat daerah ditutup sepenuhnya untuk kerja-kerja sanitasi dilaksanakan. Bagaimanapun kerja-kerja lain seperti mengangkut sampah dan lainnya masih berjalan.
Jadi urusan di pejabat daerah tanah merah tidak dapat dilaksanakan. Jadi YDP mohon maaf kepada warga tanah merah. Jadi saya itulah pencerahan yang dapat saya berikan tentang kedudukan COVID-19 yang begitu mengganggu fikiran kita, mengganggu rakyat sebenarnya. Sebab itu kita dengar sekarang ni banyak ada tular dalam internet, dalam telefon saya, talian saya penuh. Ini teman-teman rakyat mengata sekejap ketat, kemudian longgar, lepas itu ketat, kemudian longgar, dan ini sudah jadi macam nyanyian pula. Ya, saya ketat longgar, kini diperketatkan. Jadi dia telah jadi bualan anak muda. Akhirnya kata mereka macam ikat ketat. Jadi itulah tentang kedudukan arahan perintah kawalan pencerahan. Ini tentang kawalan pergerakan PKP. Dan satu tagline lagi dia hantar semalam bincang, hari ini bagi ketat, esok ulas, dan tahun depan lah agaknya baru nak dilaksanakan. Ini sebagai respon kepada kenyataan daripada pejabat Perdana Menteri PMO mengatakan bahawa besok Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri akan memberi ulasan tentang apa yang dibincangkan. Kemarin bincang, semalam bincang, kemudian hari ini ketat, besok ulas, tahun depan maknanya. Jadi itulah keadaan sekarang ni. Sebab itu mereka marah pada kita bila kita mengutarakan benda yang benar. Sekejap ketat, sekejap longgar, ketat, longgar. Jadi lain saya pun begitulah, sekejap longgar, sekejap ketat dan nampaknya. Jadi Mak Syah lembik macam cincau. Oh begitu. Saudara Gordon Ion selamat malam, terima kasih Gadion. Saudara teruslah memberi pencerahan. Saya suka juga tengok live saudara dari Lion ya. Saya sebentar untuk e-commerce. Kita break sekejap untuk e-commerce. Berniagalah anda walaupun dari rumah. Sebab itu saya katakan silalah hantarkan apa-apa produk saya yang ada untuk diwawarkan dalam ruangan yang terhad ini. Kalau saudara ada produk, sila hubungi Azhar di talian 011 330 41241. Dan kalau saudara memerlukan aroma yang wangi-wangian ala macam mana di Madinah ataupun di Mekah, itu untuk dibakar macam kemian Mekah orang kata, begitu juga dengan minyak atar wangi-wangian lah. Aromanya boleh berhubung dengan Azhar sebab beliau menjadi agen penjualan minyak. Jadi sekarang ini lebih baik kita bersahabat dengan penjual minyak wangi. Kita bagi Rasulullah, paling tidak pun aroma itu terpalit pada kamu, daripada kamu bersahabat dengan tukang besi. Nanti percikkan api itu membakar juga baju kamu. Dan kalau dengan Azhar, jangan lupa rendang tok ibunya ataupun bahulu bedal. Ayat-ayat hebat Datuk teruskan berjuang. Terima kasih. Juga jangan lupa ini boleh berhubung dengan Siti Fareha untuk saudara mengiklankan produk saudara. Siti Fareha jangan lupa dendeng manis Siti Fareha. Saya lihat tu dalam keadaan COVID begini pun masih sibuk juga. Dia menyiapkan pesanan-pesanan daripada teman-teman yang ingin merasai dendeng manis Siti Fareha yang boleh dimakan, tak perlu nak dimasak lagi. Untuk dalam keadaan pergerak PKP ni elok dah tu. Ya, Saudara Herman. Dan untuk kita rawatan badan kita apa semua tu, selain kita ambil vitamin C, buah-buahan. Tadi saya baru dapat kiriman daripada Syauqi. Dia mengantar buah-buahannya kiwis, sedap, manis. Juga buah-buah seperti nenas daripada Korea katanya, nenas Taiwan. Dan sekarang boleh berhubung dengan Syauqi di talian 012-357-5703. Itu eloklah untuk makanan harian kita di musim COVID ini. Sebab sebagai bila kita untuk menghindar jangkitan COVID ini, elok makan buah-buahan yang disarankan oleh pakar-pakar perubatan. Ya saudara, setakat itu e-commerce. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Dalam keadaan sekarang ini masih lagi belum kedengaran. PKP telah pun diperketatkan. Kumpulan wang simpanan pekerja kita tak tahu apakah dibayar secara tuntas sehabisnya. Bagaimana saya berkeyakinan yang kita minta RM10,000 itu tak akan dapat. Dan sebab itu kita minta lagi. Jangan berhenti untuk kami minta, kerana itu hak anda. Hak anda, simpanan anda. Memang itu satu ketika dulu saya tak berapa setuju dikeluarkan kerana kononnya itu untuk bekalan hari tua. Tetapi keadaan sekarang ini menuntut supaya kita dah tak ada daya lagi, dah tak ada upaya lagi
Jadi diharapkan teman-teman di kumpulan wang simpanan pekerja dapatlah memikirkan, menimbangkan supaya warga kita, siapa AstraZeneca ni, dia kata sembang kari lah, tak apalah, saya sembang kari, okey. Saudara rasa nak dengar, tak nak dengar, saya tak nak mengusir saudara, tapi faham je lah. Jadi saya kadang-kadang ni, Saudara Mahaizat, nanti online 8 pagi 8 malam takut offline. Jadi saya haraplah teman-teman yang berada di bank apa semua tu, kalau boleh jagalah warga kita, perhatilah dengan untuk nasib mereka. Baik, saya tajuk persiap perbincangan kita malam ini adalah persoalan menuntut jawapan. Ini yang mereka tak suka. Ini yang mereka tidak suka sebab kita baru melahirkan persoalan. Dan persoalan ini menuntut jawapan. Warga, bangsa, rakyat berhak untuk tahu. Tapi sebelum saya memberi pencerahan tentang persoalan ini, kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Ruangan saya ini ruangan yang santai. Kita berpantun. Jadi orang kata saya sembang kari, katalah. Tak apa, it's okay. Sebab saya tahu daripada 1,000 orang, takkanlah semua akan suka kita. Malah tidak pun ada 10 orang, 20 orang atau 100 orang. Kalau 1,100 tak suka, it's okay. 10%. Sebab yang kita bincangkan nanti, persoalan 10%. Ya, saudara, kata Pak Nazir, kasar-kasar si buah cermai. Ambil 2, letak di tepi. Rumah besar, anaknya ramai. Apabila tua, rumahnya sepi. Iaitu Pak Nazir membayangkan kehidupan di kampung, di desa. Rumahnya besar, anak ramai. Setelah anak itu membesar, bekerja dan mempunyai keluarga sendiri. Akhirnya bila mereka dah besar, tinggallah rumah itu sepi. Begitu juga dengan kedudukan UMNO. Ahlinya ramai, 37 juta. Tetapi sebab mereka sudah mendapat jawatan apa semua tu, maka mereka mahu sudah tak macam tak jumpa jalan pulang. Itu kan. Itu Pak Nazir saya suka, dia menyindir dalam pantun dan pembayangnya pun cantik. Kata Pak Nazir lagi, ikan sepat masak berkuah. Sempat Kak Tijah melemak geti. Sudah dapat gading bertuah. Kasihan gajah dibunuh mati. Banyak orang kata sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Tapi bagi Pak Nazir, sudah dapat gading bertuah, kasihan gajah dibunuh mati. Jadi mereka yang dulu dapat jawatan apa semua sekarang kan nak bunuh pula parti UMNO. Itu yang tak betul tu. Tak apa, Saudara Merintis, Jekom, mereka dibayar untuk melakukan usaha. Biarkanlah mereka berusaha. Ya, bagi saya bersetuju. Sebab itu prinsip kita, we must be agree to disagree. Saya tak marah, tak ada langsung, tidak ada membekas di hati saya. Saudara Halim Syahri, cuma saya ingin berperingatan sekali lagi, mereka yang menyunting live saya dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun di Twitter ataupun di Instagram, anda bertanggungjawab atas setiap suntingan anda. Saya tidak akan bertanggungjawab kerana saya tidak ada aset langsung. Dan pihak saya juga tidak mampu untuk membaca ataupun menyemak setiap tulisan anda. Kalau anda respon pada ini live saya ini yang disunting 5 minit, 10 minit, 15 minit. Dan bagi saudara yang ingin bertanya, berterus terang, kita sama-sama untuk mencari pencerahan sekadar yang saya mampu. Bukanlah saya katakan saya ini pandai sangat, tidak. Saya mengikut pengalaman saya ada. Kadang-kadang saya juga warga emas yang ada terlupa juga. Jadi janganlah nak marah, tiba-tiba nak serang, kata saya berbohong dan sebagainya. Tak betul, bertanyalah. Kalau saya terlupa, perbetulkan untuk kita kongsi bersama. Bukan untuk saya nak menunjukkan diri kita hebat. Bukan nak menunjukkan diri kita pandai dan bijak. Kalau saya bijak dan pandai, saya lah Perdana Menteri. Itu keadaannya. Jadi kadang-kadang mereka tak faham tujuan live ini diadakan. Tujuan halaman ini diwujudkan untuk kita saling berinteraksi, untuk memperjelaskan situasi. Jadi itu, terima kasih Ojeman. Jadi niat kita ikhlas. Saudara, hari ini saya mendapat satu kiriman agak tersentuh. Ini bab nukilan hati. Sebab
Hari ini ada satu sahabat hantar kat saya, dia kata, eloklah saya santun tentang kesan daripada COVID-19 ini, tersentuh juga hati kita. Iaitu Puan Syahzawani. Dia tidak menyangka bahawa datuknya yang mengunjungi surau di Kampung Batu Muda Tambahan di Jalan Ipoh baru hari ini telah pun dijangkiti oleh COVID-19. Akhirnya Allahyarham datuknya kembali ke pantauan ilahi. Dan beliau kini satu keluarga dijangkiti oleh COVID-19, termasuklah anaknya yang berusia 4 bulan. Dan Allahyarham datuknya meninggal pada 15 Mei lalu. Jadi Puan Syahzawani kini bekerja sebagai kerani di sebuah syarikat yang tidak dapat bekerja dan perlu menjalani kuarantin kendiri bersama ahli keluarga yang tinggal bersamanya kerana keluarga mereka telah disahkan COVID-19. Jadi alhamdulillah skuad sayang yang turun menyantol beliau telah menyerahkan barangan keperluan makanan dan pampers untuk anaknya. Jadi kita mengharapkan kalau saya ada sebarang bentuk bantuan, sila berhubung dengan pejabat skuad sayang Pergerakan Wanita UMNO ataupun Puteri UMNO ataupun Pemuda UMNO yang sentiasa menyantuni warga yang dalam keadaan kesusahan. Sebab itu yang berhormat Presiden Parti UMNO berkali-kali menegaskan supaya saudara hubungi. InsyaAllah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, hati kuman sama dicecah, hati gajah sama dilapah. Itulah prinsipnya perjuangan UMNO untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Jadi sebab itu pimpinan sama ada Pergerakan Pemuda Datuk Ashraf Wajidi, pergerakan putrinya itu Zaidah Zarif, ataupun Ketua Pergerakan Wanita Datuk Noraini, dan Presiden sendiri Datuk Seri Hamidi bersama dengan Datuk Mat Hassan. Mereka sentiasa mengingatkan rakyat untuk menyantuni dan beliau sentiasa mengingatkan anak-anak buahnya supaya jangan biarkan rakyat terus terhimpit. Tapi nak buat macam mana dalam keadaan sekarang ni? UMNO tidak ada kuasa. UMNO hanyalah sebagai jawatan tempelan dalam kerajaan yang tak tahu nak ke mana. Saudara, kita bersempati dengan Puan Syahzawani. Jadi kalau teman-teman yang tinggal di sekitar Kampung Batu Muda Tambahan, bolehlah berhubung dengan pejabat UMNO bahagian itu untuk menyalurkan. Kesian, satu keluarga dah kena. Sebab itu saya katakan, beliau tidak tahu macam mana Allahyarham datuknya, mungkin dia tinggal dengan datuknya, dia pergi ke surau. Jadi jangkitan itu di surau. Itu keadaannya. Dan satu lagi kiriman yang saya dapat, ini tak patut. Bagaimana tanah pusaka telah dirampok. Ini buat kita marah. Ini berlaku di Kampung Kota Lama Kiri di Kuala Kangsar, Perak. Sebuah keluarga 4 orang adik-beradik. Jadi dia punya tanah tak besar pun, tak sampai 1 ekar pun. Jadi tanah itu terletaknya rumah milik Allahyarhamah ibunya. Tiba-tiba bila mereka mau berurusan dengan pejabat daerah, pejabat tanah, telah diberitahu bahawa tanah tersebut telah dimiliki oleh orang lain. Ini persoalannya. Isu tanah inilah isu yang sensitif. Rakyat Palestin bergamuk, berbunuh-bunuhan, bermati-matian mempertahankan tanah airnya. Ini 4 beradik ini, tanah warisan milik ibunya telah dirampok oleh orang lain. Bagaimana pejabat tanah boleh melakukan tindakan begitu? Ini mesti mendapat saya ahli parlimen ya, ini Wabi Mastura. Kena santuni masalah ni. Sebab kita sedih tentang sebuah keluarga, dia 4 beradik tinggal, itulah tanah peninggalan ibunya di Kampung Kota Lama Kiri di Kuala Kangsar, Perak. Pejabat daerah, pejabat tanah Kuala Kangsar, kalau teman-teman yang ada tolong sampaikan. Ini rintihan rakyat. Bagaimana tanah yang ada nama maknya tiba-tiba bertukar pada nama orang lain, kemudian dijual pada tuan tanah yang baru. Bertukar ganti. Oh, ini tak betul. Sebab itu saya katakan, saya akan menyantuni apa saja kalau benda ini, tindakan itu dilakukan oleh pimpinan UMNO, kita akan serang. Saya tak peduli. Sebab saya melihat ini ini masalah hak mereka dirampok oleh orang-orang hanya kerana mementingkan soal kewangan. Jadi ini keluhan daripada waris terdekat di Kuala Kangsar menghantar dalam wall saya perlu bacakan. Saudara. Dan hari ini kita masuk bab Palestin. Semalam kita dapat tahu konon-kononnya ada gencatan senjata. Tiba-tiba di saat umat Islam
sedang menunaikan solat Jumaat, mereka telah diserang sekali lagi oleh gerombolan Zionis. Dan di Palestin, sebagaimana yang saya nyatakan, bahawa ini pertembungan antara dua kesan daripada perbalahan sesama umat Islam selama bangsa Palestin. Kerana satu kumpulan Fatah, satu kumpulan Hamas. Kumpulan Fatah dia lebih mirip untuk bersama-sama dengan rejim Zionis untuk menubuhkan berkongsi negara, negara Palestin dan negara Israel. Sedangkan Hamas kata no way. Jadi ini perbalahan ini cuma biar saya santun cuma yang saya heran macam mana Menteri Luar kita Datuk Seri Syamudin dia boleh terlupa tentang perjuangan, asas perjuangan warga Hamas, warga Palestin yang mahu mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Jadi keluar kenyataan-kenyataan yang saya rasa mungkin dia tak baca sejarah lah. Sebagai Menteri Luar, dia kena baca sejarah, kena tahu. Barulah sedap nak bercakap, nak memperjuangkan walaupun hanya sekadar berupa kenyataan. Ya, ini sekarang ni kita jangan tunjuk seronok. Bila kata dah ada perdamaian, bangsa-bangsa bersatu sudah pun memutuskan gencatan senjata. Ini tidak berlaku pada Yahudi. Yahudi ni sejak daripada zaman Rasulullah, Allah SWT sudah melaknati mereka. Jadi kalau mereka kata damai, berdamai tu, berhati-hatilah. Sebab itu kenyataan-kenyataan bahawa kita bersyukurlah bahawa sudah ada gencatan senjata di Palestin. Jangan kita terkesima dengan kenyataan-kenyataan yang sebegitu. Saya nak beri sikit pencerahan malam ini tentang sedikit lagi latar belakang tentang ini Israel ni. Sebab semalam 2 malam berturut, sebab saya berjanji saya kena tunaikan. Sebenarnya semalam kita berbicara tentang kisah Bani Israel menanti kehadiran pengganti kepada Nabi Isa AS. Sebenarnya orang Yahudi ni kalau saya tengok, mereka bersembahyang macam kita juga asalnya dulu, tapi kemudian diubah jadi pada dinding saja. Dan ungkapan kata-katanya juga menyebut Nabi Muhammad SAW. Kalau saya dengar betul-betul cara mereka buat solat, tapi mereka tidak memperakui. Kerana mereka menanti kehadiran pengganti kepada Nabi Isa AS. Jadi mereka melihat tanda-tanda Nabi akhir zaman itu ada di Yathrib. Jadi mereka berhijrah ke Yathrib karena mengkaji tanda tersebut. Tunggu, tiba-tiba Nabi Muhammad lahir dari bangsa Arab, dari Bani Quraisy. Jadi Bani Israel ni engkar. Lalu mereka bermusuh dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi zaman Nabi Muhammad SAW, kaum Yahudi kemudian dihalau keluar dari Madinah dan daripada Khaybar selepas berlakunya perang Ahzab. Jadi mereka dah berperang dari dulu lagi. Dari peperangan Khaybar, peperangan Ahzab dan peperangan Khaybar ni. Lalu sekali lagi mereka berserakan di atas dunia, seperti lari ke Eropah, ke Afrika, kerana mereka dihina dan tidak mahu mengikut Islam. Zaman Sayyidina Umar, Palestin dibuka oleh umat Islam. Jadi Palestin menjadi milik Islam setelah berperang melawan Rom. Asalnya dulu milik Rom. Ialah dulu Empire Rom besar. Tapi pada zaman baginda Rasulullah SAW, bila berkirim surat utusan ke Rom, pemimpin Rom bernama Hercules, dia datang menyantuni baginda Rasulullah di Madinah, tapi tidak berlaku kepada Tsar of Iran. Itu masa itu Persia, Parsi. Negeri masa itu negeri Persia ataupun Parsi, Iran ni besar. Jadi utusan baginda Rasulullah itu dengan surat semua dikoyak. Baik itu baginda Rasulullah mengatakan tak apalah, satu ketika nanti Allah akan koyakkan seluruh daerah-daerah milik Tsar. Masa itu dia belum lagi masuk Islam. Itu sejarah yang saya baca lah, ini pendapatan saya. Jadi sebab itu sekarang ni Iran tinggal kecil aja. Asalnya dulu besar. Kemudian Kristian telah menawan semula Palestin. Maka lahirlah tokoh Islam bernama Salahuddin Al-Ayyubi dari bangsa Kurdi mengalahkan Kristian di Palestin dalam banyak siri peperangan salib. Umat Islam kembali membuka tanah Palestin dan memilikinya dari Kristian. Jadi bukan Bani Israel yang berperang, saudara. Sehinggalah zaman moden, Palestin diperintah oleh Islam sehingga zaman Utsmaniyah. Palestin di bawah kekuasaan Syam pada waktu itu. Jadi Palestin waktu berada di bawah kekuasaan Syam.
Uthmaniyah jatuh dan kalah Perang Dunia Pertama. British dan Perancis melakukan perjanjian dipanggil Sykes-Picot untuk membagi-bahagikan tanah Arab ini. Dan Palestin diserahkan kepada British. Pada tahun 1917, British melakukan deklarasi Balfour dengan menyatakan bahawa Palestin diserahkan kepada orang Yahudi. Bermulalah era orang Yahudi bertapak di Palestin pada tahun 1917. Kesan daripada perjanjian Balfour yang ditaja oleh British. Sebelumnya pada awal tahun 1900, Theodore, iaitu Yahudi Zionis, mohon supaya khalifah di Turki menjual tanah pada situ untuk melangsaikan hutang dan sebagainya, tapi ditolak. Masa berlalu, maka berlakulah peristiwa Nakbah pada tahun 1948. Saudara, 1948 adalah peristiwa Nakbah. Jadi imigrasi besar-besaran kaum Yahudi masuk ke Palestin melalui bantuan daripada England, UK, United Kingdom. Mereka mengumpulkan semula orang-orang Yahudi yang bertebaran di Afrika dan Eropah untuk masuk ke Palestin. Dan bermulalah populasi mereka meningkat. Sehingga hari ini pelbagai siri serangan dan perang Yom Kippur telah berlaku kerana untuk menempatkan kaum Yahudi di Palestin. Jadi hakikat sebenarnya mereka bukanlah kembali kepada tanah mereka yang dijanjikan. Sebaliknya mereka kembali ke dalam kubur yang digali oleh mereka sendiri. Itu sebenarnya di Palestin. Jadi saya sekadar memberi pencerahan agar kita faham apa yang berlaku. Dan puncanya di sana kerana terdapat dua parti politik, iaitu parti Hamas dan Al-Fatah. Jadi inilah masalahnya apabila kita sama kita bersengketa, orang lain yang mengambil labanya. Sebab itu saya menyarankan warga bangsa kita jangan kita berpecah belah. Usahakanlah untuk penyatuan bangsa kita. Sekarang malam esok saya akan cuba mencari pencerahan tentang apa yang berlaku perkembangan baru. Cuma sekarang ni saya melihat tidak pernah dalam sejarah. Tadi saya ada hantar kiriman kepada seorang teman saya, seorang senator. Senator ni saya tak sebutlah dari parti mana. Saya menghantar beliau ini kiriman. Saya mengatakan sejak saya membuat liputan sebagai wartawan, membuat liputan tentang politik selama 40 tahun saya. Inilah masanya sekarang ini saya melihat kebangkitan rakyat yang tidak lagi dapat ditahan. Bukan untuk mereka menyerang, melakukan reformasi, melakukan unjuk rasa, tidak. Tetapi gelodak rasa rakyat yang disebabkan oleh kebencian dan amarah yang teramat. Kerana apa saja yang dilakukan oleh pimpinan negara hari ini seolah ditolak jadi main-main pada rakyat. Rakyat tidak lagi percaya. Ayatnya, aku tidak lagi percaya padamu. Sebab itu sekarang ni saya juga melihat ada seorang teman mengantar kiriman kepada saya. Dia kata ini culipan daripada Ketua Pergerakan Pemuda Datuk Ashraf Wajdi. Kata Datuk Sri Ashraf Wajdi, dia kata pandangan tentang total lockdown ini sudah saya sampaikan sendiri kepada yang membuat menteri, tentulah daripada UMNO. Katanya dalam kabinet sekarang ni ada dua mazhab. Rupanya memanglah kita tak boleh tahu apa yang berlaku dalam kabinet. Salah saudara, itu rahsia kabinet. Itu kalau siapa mendedahkan segala-galanya itu dianggap sebagai tidak, ini di bawah akta rahsia resmi OSA, saudara. Jadi katanya dia dah beritahu pada menteri. Tapi rupanya dalam kabinet sekarang ni ada dua mazhab. Satu mazhab kesihatan dan satu lagi mazhab ekonomi. Jadi mazhab kesihatan setuju untuk diadakan total lockdown. Tetapi ternyata lebih ramai yang mementingkan ekonomi. Kerana itulah total lockdown itu tidak terlaksana. Jadi itu sekarang ni barulah kita faham. Sebenarnya barulah kita faham kenapa masih lagi belum ada total lockdown yang dilaksanakan. Cuma masalah sekarang ni, masalah yang saya lihat, macam saya cakapkan 2 malam, 3 malam, seminggu yang dulu, apa sahaja masalah yang timbul dalam kerajaan Perikatan Nasional ini, ia terpalit kepada UMNO dan Barisan Nasional. Ini yang kadang-kadang menteri daripada UMNO tak faham. Timbalan-timbalan menteri daripada UMNO, mereka tak faham bahawa amarah rakyat ini mereka akan longgokkan kerana waktu itu menteri UMNO, timbalan menteri daripada UMNO, pengurusi-pengurusi JRC daripada UMNO, mereka ini berada
segerombolan dengan pimpinan Kerajaan Perikatan Nasional. Walaupun mereka tidak mempunyai banyak kuasa, tetapi kerana kamu bersama-sama mereka, habis kamu terpalit. Ini bukan cerita soal macam sebab nilas titik habis susu sebelanga. Ini isunya sebab bukan seekor kebau bawa lumpur, habis semua terpalit. Ini memang semua terpalit. Kerana apa keputusan yang dibuat tidak dilihat menyantuni kehidupan rakyat. Sebab itu cuba saudara lihat kenyataan Datuk Seri Najib. Saya tengok hari ini kiriman daripada Datuk Seri Najib, dia kata, saya sedia disiasat di bawah ordinan darurat kerana di bawah ordinan darurat dalam bahagian berita palsu dengan denda 100,000 sekiranya senarai ini tidak sahih sebab saya dapatnya dari sumber rasmi kerajaan. Ya, memang hak kerajaan untuk meminjam sejumlah 115.53 bilion sejak permulaan tahun 2021. Artinya sudah 115.53 bilion kerajaan hari ini meminjam wang untuk berbelanja. Tapi kata Datuk Najib, sesuka hati selepas Akta Kewangan yang mengawal dan memantau perbelanjaan kerajaan digantung melalui satu lagi ordinan darurat. Namun perlu ingat, kata Datuk Najib, ini adalah dana tambahan selain dari hasil kerajaan yang biasa dikutip. Macam saya beri pencerahan dulu-dulu, saya katakan kerajaan dia bukan berniaga. Hasil kerajaan adalah daripada cukai. Sistem percukaian itu disatukan, itulah pendapatan kerajaan. Jadi sekarang ni kerana ekonomi dah mengudum, dah lumpuh, jadi tidak dapat nak generate income, maka daripada pinjaman. Jadi pinjaman yang dibuat untuk tahun ini sehingga bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, 5 bulan, belum lagi sampai pertengahan tahun pertama 2021, kerajaan pimpinan Tan Sri Nordin sudah meminjam sejumlah 115.53 bilion. Ya, jadi ianya juga adalah hak untuk rakyat. Dan wakil rakyat ingin bertanya, kenapa bantuan PKP 2.0 dan PKP 3.0 tahun ini yang sewajarnya, yang dinanti-nantikan, tidak disegerakan sekiranya dana sebesar 115.53 bilion telah diperoleh. Betul? Kalau nak bagi pada rakyat, bagi seorang 1,000 ke 1,000, tak sampai pun 10 bilion. Tapi kerajaan sudah meminjam sejumlah 115 bilion. Tak sampai 10% pun bagi pada rakyat. Ini yang membuatkan Datuk Najib kata, I don't care. Sebab itu dia melontarkan. Jadi katanya, gunakanlah dana tambahan amat besar ini untuk membantu rakyat. Kemudian dia kata, buatlah lockdown secara ketat untuk 21 hari untuk memutuskan rantaian COVID. Ataupun dana tersebut kebanyakannya telah dihabiskan untuk bagi-bagi projek-projek. Tapi katanya, projek apa lagi negara sekarang ni? Janganlah macam projek 3 dewan 35 juta. Ini gambaran sekarang ni. Jadi kita melihat bila itu yang dilakukan oleh pimpinan ini, rakyat marah. Hari ini informasi di hujung jari. Semua kita tahu ke mana pergi duit. Bukan rakyat tak tahu berapa banyak kerajaan pinjam. Sebab kerajaan kena bagi tahu. Kena telus. Daripada 115 bilion yang diambil itu, apa manfaatnya pada rakyat? Dan pimpinan masih lagi enjoy seperti biasa. Gaji tak kurang. Ismail Noman nego semua projek. Ini kita tak tahu. Apa perlunya ada projek sekarang ni? Sekarang ni, sebab itu macam kita tuntut lockdown total 21 hari. Tutup sepenuhnya. Kemudian beri bantuan pada rakyat. Pastikan ada makanan. Selepas 21 hari kita tengok apa keberhasilannya. Apakah ia berkurangan atau besar? Ini tidak. Ketat, longgar, ketat, longgar. Jumlah mereka dijangkiti virus corona mencanak, terus meningkat. Katil-katil dalam ward ICU dah pun 113% digunakan. Tak cukup. Terpaksa gunakan pula daripada kemah-kemah yang dipinjam daripada Angkatan Tentera Malaysia. Nak didik serius. Jadi sebab itu kata Dr. Fuad Zakasi, dia kata jangan tergaba-gaba. Dia kata istihar saja total lockdown. Ini keadaannya.
Jadi inilah dia kata antara contoh PKP separuh masa. Saya tahu kenapa dikatakan PKP separuh masa? Sebab tersiar berita bahawa ada juga daripada Kedah melancung atas tiket pelancong daripada bas naik ke pusat perjudian di Genting Highland. Pusat judi dibuka dan mereka balik ke Kedah ada dijangkiti oleh COVID-19. Pusat judi dibuka, masjid ditutup. Ini persoalan yang kita nak tanya. Sepatutnya tutuplah. Bukanlah kita ni baik sangat, bukanlah kita ni alim sangat, tidak. Ya, tapi sudahlah. Betul, kita tahu kerajaan memerlukan wang, cukai dan sebagainya. Tapi dalam tempoh 21 hari. Daripada kita terus berbelanja yang bukan-bukan, yang tak menentu. Tutup, gunakan wang yang dipinjam. Rakyat tak marah nak pinjam ke nak apa pun, tak apalah. Ungkitlah, songkitlah tabung kumpulan wang amanah puan, kumpulan amanah wang negara ini. Asalkan dapat kepada rakyat. Ini tidak. 2-3 malam dulu saya dah cakap, benih padi tak sampai, nelayan tak disantuni, peladang-peladang tak disantuni, warga buruh apatah lagi. Ini keadaan sebenar-benarnya. Jadi bila kita bercakap benda begini, orang marah dengan kita. Selalu ni gaji buta, kalau sesebut pada dengan makan gaji buta semua, nanti datanglah dengan puak-puak mereka. Saudara Azmi kata apa tadi? Muhammad Azmi, Saudara Mak Azani Haji Azmi, Menteri PAS Pusbat tak boleh pakai. Ini lebay, tak boleh cerita tadi. Sebabnya kalau saya bertanya pada saya 2 malam lepas, cerita dalam dialog 3 penjuru antara Lebay PAS dengan Dr. Mahdi apa semua. Bila Awani menganjurkan dialog, mengundang salah seorang Lebay daripada PAS tu, orang tanya lain dia jawab. Berkali-kali malah moderator yang membuat memimpin perbincangan di Awani itu, dia tanya soalan tentang bagaimana kedudukan di Palestin. Dia merepek-repek cerita sejarah sana sejarah sini 2-3 kali. Itulah kelas yang ada. Dan hari ini saya melihat satu kenyataan yang cukup berbahaya. Beliau sebagai duta ke negara Arab, beliau sudah mengkritik Arab Saudi. Ini soal dasar negara. Apakah dasar Malaysia bermusuh dengan Arab Saudi? Jadi Pak Lebay ini, dia rasa dia masih lagi pembangkang lah. Naratif suaranya, dia mempersalahkan OIC, dia mempersalahkan Arab. Kau pergilah. Kau sebagai duta, bukan menjerit dari Malaysia ni. Oi, kamu tak guna. Oi, ini Arab tak bersatu. Pergi, berjumpa, menghadap. Saya rasa yakin boleh sebab dia sebagai duta khas Perdana Menteri ke negara-negara Arab. Konon hebat sangat nak menyantuni penyatuan umat. Santunlah bahasa Arab tu. Sembang aja lebih. Nak santun umat Melayu yang ada kat Malaysia ni. Toto Arab lah. Kamu sebagai duta yang ada di Arab. Santunlah. Kenapa tidak kau cadangkan supaya diwujudkan satu penyatuan umat Islam antara puak Fatah dengan Hamas, antara Arab Saudi dengan Iran. Pergilah. Jangan sembang sana bukan-bukan nak letak tahu kamu blame orang. Dan masalahnya kalau kamu mengeluarkan kenyataan yang menghiris hati pimpinan Arab Saudi, akhir-akhirnya sia-sia je Perdana Menteri baru ni pergi melawat Arab, dapat kononnya 10,000 kuota untuk jemaah haji, kata dia tak ada. Dah, sepatutnya adalah juga umat Islam yang dari Malaysia ni dapat peluang buat haji, dia tak dapat. Ini gambarannya, ni Tok Lebay ni bercakap tak fikir. Saya haraplah kalau mereka penasihat Tok Lebay ni sebelum nak bercakap, fikir dulu. Sebab kadang sekarang ni anda berada dalam kerajaan, anda bukan sebagai pembangkang. Ni tak cakap tak semua fikir. Itu keadaannya. Nah, kita mendengar, saya terkejut. Macam mana ni? Ini dasar yang mewujudkan OIC. Jangan lupa OIC ini diwujudkan oleh zaman masa itu Tengku Rahman. Tengku Rahman berpakat dengan tak silap saya King Faisal rasanya. Kalau tak silap saya lah. Nanti orang kata saya bercakap bohong pula. Jadi
wujudnya satu kumpulan OIC negara-negara Islam. Tujuan nak menyantun ni juga. Tapi tak bolehlah kita nak serang kalau negara itu buat keputusan dia memihak kepada kumpulan Fatah yang lebih mirip kepada Israel. Mungkin mereka ada masalah mereka di sana. Yang kita tiba-tiba nak kata ini buat apa? Itu keadaannya saudara ya. Jadi saya rasa Tok Lebay ni kadang-kadang ni terlajak. Jadi penasihat-penasihat ni kena menasihatilah Tok Lebay ni. Okay. Now ini penting ni saudara. Saya berkesempatan melayari halaman saudara Iswadi Murni. Kita ni saudara, walaupun kita tak bersama, walaupun kita tak sehaluan dari segi politiknya, tapi kena santuni semua, kena dengar. Saya cakap terus terang, apa daripada live yang dibuat oleh daripada Parti Bersatu, saya dengar. Live daripada lepas, saya dengar. Saya ambil masa dengar. Cuma bila tak semestinya kita pakai 100%, tak semestinya kita percaya 100%. Cuma saya terkejut. Saya terkejut apabila saudara Iswadi Murni dia mendedahkan kecurigaannya. Yang saya kata ini ada asas. Kecurigaannya terhadap peruntukan kerajaan dalam pembelian vaksin untuk melawan COVID-19. Katanya, dia timbul persoalan, apakah pembelian vaksin tersebut bebas dari percaturan kaut-mengaut? Kaut-mengaut untung pihak tertentu. Dan kerana ini melibatkan wang bukan sedikit. Ini melibatkan wang rakyat berbilion ringgit. Dan ini dia menimbulkan persoalan apabila ujuk keluhan serta rasa tidak puas hati. Ada juga beberapa syarikat yang bertanya tentang untuk mendapatkan vaksin mereka kena keluar belanja. Sebab ini betul kerana pada persidangan parlimen bulan November tahun lalu, Khairi Jamaluddin menyatakan beliau memerlukan peruntukan sejumlah 3 bilion ringgit RM. 3 bilion ringgit ini adalah untuk pembelian vaksin yang akan divaksinasikan kepada rakyat sejumlah 26 juta orang. Saudara, ini fakta. Kita tak boleh nak tolak seperti begitu saja. Dan waktu itu juga kalau kita dengar kenyataan Datuk Sri Tajuddin Rahman, dia kata ini duit peruntukan 5 bilion ni komisen siapa dapat? Ini banyak ni 50 juta. Sampai gelak-gelak lah. Saudara, tetapi lontaran itu ada asasnya apabila selepas 3 bilion diluluskan oleh Parlimen dan pembelian vaksin. So vaksin pun sampai. Katanya untuk 26 juta orang. Dan sebulan lalu Yang Berhormat Menteri Kewangan menyatakan diperlukan sejumlah 5 bilion ringgit lagi untuk mempercepatkan negara mendapat vaksin. Wah, untuk mempercepat. Jadi ertinya dulu kita beli tak tahulah macam mana cara pembeliannya. Kata diuruskan oleh pemaniaga ke apa, saya tak tahulah benda tu. Banyak macam-macam cerita. Tetapi bagi kita ni rakyat layman, layman ni kita rasa nak 3 bilion. Parlimen dah luluskan, beri pada Khairi Jamaluddin. Itulah lebih kurang 3 bilion ringgit. Dan dia memesan. Jadi bulan Februari tu sampailah. Semua liputan, media, TV, bahawa vaksin dah sampai. Dan akhirnya 2-3 hari kemudian orang pertama mendapat vaksinasinya adalah Yang Berhormat Tan Sri Perdana Menteri. Wow, okey lah, kan? Tetapi sehingga hari ini jumlah 26 juta rakyat itu tak kesampaian. Sebagaimana apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim 2-3 malam lepas, dia kata tak sampai pun 700,000. Kemana pergi ni? Mana pergi vaksin ni? Sebab saya dah menyatakan dulu bahawa vaksin ini mestilah disimpan di bawah paras minus 70 degrees. Apakah kita mempunyai kelengkapan yang cukup untuk menyimpan dosis-dosis vaksin ini? Now, daripada 3 bilion tu, bila Tengku Zafrul mengatakan peruntukan 5 bilion lagi. Jadi kalau 3 campur 5 dah jadi 8 bilion. 8 bilion untuk melakukan vaksinasi kepada rakyat sejumlah 26 juta.
Dan mengikut dari apa yang dapatan saya, sekarang ni segalanya dua jari. Harga sebenarnya lebih kurang RM77 satu dos. RM77 untuk 26 juta. Tak sampai pun 3 bilion. Dan sekarang ni dah 5 bilion tambahan. Jadi 8 bilion. Sepatutnya dalam situasi begini, sebab itu saya dah pesan. Saudara mungkin ingat, tak ingat. Saya dah cakap 2-3 malam dulu. Saya kata, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, intai-intailah juga apa yang berlaku di Kementerian Sains dan Teknologi. Kita dah mula merasa persoalannya kenapa pembelian itu dilakukan melalui Kementerian Sains dan Teknologi, tidak dibuat oleh Kementerian Kesihatan. Sejak merdeka lagi, semua ubat-ubatan dibekalkan melalui Kementerian Kesihatan. Memang itu dia punya department. Kementerian Kesihatan, dia tahulah nak beli Panadol ke, nak beli vaksin ke, nak beli apa saja. Tetapi kenapa tiba-tiba untuk vaksin ini melalui kementerian di bawah Seri Al-Khairi Jamaluddin? Dan bila dia meminta 3 bilion, alright, tak ada masalah, kita terima. Kita berlapang dada nakkan cepat ubat ni. Okey, tapi di mana? Dan bila berapa ramai yang telah pun divaksinasikan? Jenis apa? Harganya berapa? Sebab dalam rangkaian hari ini, dunia tanpa sempadan, kita dapat akses. Negara luar pun membeli juga dengan harga RM77. Dan sekarang ni tambah 5 bilion. Wow, ini bukan main-main, brother. Ini bukan main-main, ini duit rakyat. Duit saudara, duit saya, duit kita semua. Kalau orang yang tak bersetuju dengan saya, tak apalah, anda seranglah saya. Jadi saya peduli apa anda punya duit. Anda suka begitu, buatlah. Kerana anda mengizinkan. Kalau berlaku ketimpangan, berlaku dalam kecurangan, mungkin. Saya tak tahu. Sebab ini yang saya katakan, bahawa ini dilontarkan oleh saudara, ini Iswaddin Murni. Saya tengok, terkejut saya bilang tadi. Sebab beliau memperlihatkan data-datanya. Saudara Ujang Men, lembu dipegang pada talinya, manusia pegang pada janji. Begitulah lebih kurang. Saudara, kita menzahirkan keraguan. Apakah ini salah? Sepatutnya sekarang ini sudah sampai masanya dibuka satu kertas siasatan. Kerana masih lagi lama. Dan sejak berlakunya vaksinasi ini, katanya untuk mengurangkan jumlah jangkitan COVID-19. Matlamat asal Parlimen meluluskan. Kerja broker maut, saya tak tahulah. Saudara, janganlah, saya tak suka menundur begitu. Asalnya, bila dibentangkan di Parlimen untuk mendapatkan vaksin sebagai sebahagian daripada usaha untuk merawat ataupun memastikan tiada jangkitan ataupun memutuskan jaringan jangkitan virus corona. Matlamatnya, maka diperlukan 3 bilion. Semua ahli Parlimen bersetuju. Kalau ada ahli Parlimen tak setuju, memanglah dia kena maki dengan rakyat. Ini, peruntukan ini untuk menjaga kesihatan rakyat. Dan kita warga cita damai, kita warga harmonis. Kita tak kisah buat peruntukan 3 bilion itu hendaklah untuk rawatan ataupun divaksinasikan seluruh rakyat tanpa mengira agama, bangsa dan kaum. Seluruh rakyat Malaysia. Kita jumlah rakyat kita lebih kurang 30 bilion pun. Jadi 26 juta tu okey lah, sebab 4 juta tu anak-anak. Ada yang bayi, ada yang berusia, sebab mengikut kajian sains. Sains dan data, brother. Sains dan data. Jadi anak-anak kecil ni berusia dalam 10 tahun, mungkin dia tidak mudah dapat jangkitan. Jadi yang paling penting sekarang ni, warga emas, mereka pertengahan, frontliner. Okey. Dan sekarang ini, bila dapat wang 3 bilion itu, mana vaksinnya? Malahan ditambah lagi peruntukan, jadi 8 bilion. Ini bukan main-main ni. Sebab itu saya katakan, mereka tidak seharusnya melihat bahawa ini peluang untuk mengawal keuntungan di sebalik air mata rakyat. Sebab itu malam tadi saya lontarkan pandangan daripada Muammar Gaddafi, almarhum Muammar Gaddafi di Libya. Dia kata mereka menyatakan
bahawa akan wujud vaksin, kita harus mencari vaksin. Sebenarnya mereka mencipta vaksin itu untuk mengaut keuntungan daripada diri kita sendiri. Itu dilontarkan pada tahun 2009 dahulu di bangsa-bangsa bersatu. Kita tak mau ambil pandangan orang, pandangan dunia luar, pandangan pemimpin. Kita lebih berhati-hati dah sepatutnya. Macam bila kita menangani isu tentang Yahudi ni, Hitler dah kata, aku tinggalkan sedikit saja di kalangan mereka sebelum ku hapuskan, sebelum ku bunuh semua Yahudi ini, supaya dunia dapat tahu apakah tindakan aku ini benar ataupun salah. Itu berhubung dengan Yahudi. Yang vaksin ni, Muammar Gaddafi dah bagi tahu. Mereka mencipta vaksin dan berpura-pura mencari, mengambil masa, dan akhirnya vaksin itu dijual pada kita untuk mereka mengaut keuntungan. Dan soalnya sekarang ini, kita tak tahu apakah ini juga ada aspek mengaut keuntungan. Brother, 8 bilion. Bukan main-main. Dan saya hairan pimpinan kita ni tak mau bertanya ke yang dalam kabinet sekarang. Sebab itu, rakyat sudah minta segeralah. Sebab dari data-data yang saya dapat, dari data-data yang ada dah lama, yang ni benda-benda dapat sekarang. Negara Myanmar yang mempunyai penduduk sebanyak 54 juta. Okey, dengan jumlah yang sedikit. Okey, wangnya tidak sekitar 3 bilion. Mereka telah pun melakukan imunisasi pada kadar 112,785 orang warganya setiap hari. Dan pada jangkaannya untuk mencapai 75% rakyatnya yang divaksinasikan adalah sekitar dalam 22 bulan. Yang satu hari 112,785. Jadi dalam masa tempoh 22 bulan, lebih kurang setahun setengah lah. 22 bulan, 12, 1 tahun 3 suku lah. Maka rakyat dia semua divaksinasikan, 75%. Sementara di Malaysia, rakyat kita 30 juta, lebih kurang lah, dan 30 juta lah. Okay? Dari data yang ada di media sosial ni, hanya 34,552 je yang dilakukan vaksinasi sehari. Dan jika ini mau dilakukan untuk 75%, kita dapat mengambil masa sejumlah 3.7 tahun. 3.7 tahun. Apakah vaksin itu bersesuaian lepas 3 tahun yang akan datang? Sebab saya dah kata, vaksin ini perlu disimpan di bawah paras tolak minus 70 darjah Celsius. Dan apakah cara pembeliannya? Apakah vaksin itu sampai serentak? Jadi kita dah 3 bilion dah bagi peruntukan. Sepatutnya okey. Kalau ambil daripada Belgium ke, daripada Amerika ke, daripada England ke, daripada China ke, tak kisah dari mana pun, okey, aku dah letak 3 bilion. I don't care. Okey, saya nak rawat rakyat Malaysia mesti disuntik. Everyday banyak ni. Susun betul-betul. Okey? Sebab ada peruntukan untuk pelaksanaan untuk vaksinasi ini katanya 2 bilion. Segala pembelian peralatan apa semua melibatkan orang, melibatkan tenaga kerja, ada 2 bilion peruntukan. Katanya lebih kurang dalam 5 bilion. Kenapa jadi begini sekarang? Wang berbilion-bilion hanya cerita pasal vaksin. Saya khawatir kalau dulu mereka meratibkan COVID yang akan datang kerana mau dicekau duit daripada kantung negara, vaksin. Dan sudah sampai masanya apa yang dilontarkan oleh saudara Iswadi Morni ini perlu disantuni. Saya dah cakap berkali-kali. Kita tak boleh ambil lah sebab kerana dia itu daripada keadilan, dia itu berkempen untuk keadilan, maka kita tak boleh pakai langsung. Tak boleh saya tadi terfikir, apakah kalaulah nanti kerajaan boleh berubah nanti, perlu diwujudkan satu departmen untuk menerima segala masalah rakyat. Itu dia disalurkan di situ. Segala maki hamun rakyat apa semua itu diambil dan diadreskan kepada kementerian-kementerian tertentu. Saya rasa itu cara tak lebih baik supaya pimpinan dapat tahu apa yang berlaku sekarang. Sebab macam mana saya kata awal tadi, this is the time. Selama 40 tahun saya menjadi warga jurnalis yang membuat liputan politik. Inilah masanya rakyat
maki, seranah, segala carut, segala-galanya kena. Sekarang saya bersimpati. Saya bersimpati, bukan tak simpati, tapi ialah tangan yang mencincang, bahulah yang memikul. Saudara, kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berhujung minggu.